Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Kebaikannya Membawa Kepada Pertaubatan. Ayat pembukaan kita diambil dari Roma 2 ayat 3 hingga 4 yang berbunyi, apakah engkau menganggap remeh kekayaan, kebaikan dan kelapangan hati serta kesabarannya dengan tidak menyedari bahawa kebaikan Allah menuntun engkau kepada pertaubatan? Saudara-saudari, dalam Roma 2 ayat 3 hingga 4 menekankan sesuatu yang sangat hebat tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Ia menyediakan peluang untuk bertaubat. Dalam Perjanjian Lama, risiko untuk dijatuhkan hukuman tidak berjaya membuatkan orang Israel bertaubat atau mentaati Tuhan. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Dia tidak menggugut kita dengan penghakiman kerana kita adalah orang yang mentaatinya. Baca 1 Petrus 1 ayat 14. Saudara-saudari, kita digambarkan sebagai orang yang telah mentaati firman kebenarannya dari hati. Baca Roma 6 ayat 17. Oleh itu, Dia membawa kita kepada kebaikan dan kasih sayangnya. Dia menunjukkan kita belas kasihannya dan bukannya penghakiman. Haleluya. Tuhan tahu bahawa jika kita memberitakan Injil dan memberitahu dunia tentang kasih dan kebaikannya, mereka akan bertaubat dan berpaling kepadanya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18 berkata, dan segala sesuatu berasal dari Allah yang melalui Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri dan telah memberikan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Inilah perbezaannya. Dia tahu kita telah berdosa, tetapi dalam Kristus Dia tidak memperhitungkan dosa kita terhadap kita. Haleluya. Yoel dalam nubuatnya dalam Yoel 2 ayat 1 hingga 13 bersama dengan Zefania mengatakan bahawa dosa-dosa rakyat sedang diperhitungkan terhadap mereka. Dan oleh sebab itu, penghakiman akan datang kepada mereka. Baca Zefania 1 ayat 14 hingga 15. Tetapi pada zaman kita, ianya berbeza. Masalah dosa itu telah diselesaikan melalui pengorbanan Yesus bagi pihak kita. Kesan dari pengorbanan itu, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Dia membawa manusia ke dalam kedamaian dengan dirinya. Dan sekarang, Dia telah mengutuskan kita untuk menyapai mesej kebaikan dan kasih-Nya kepada dunia dan mendamaikan orangnya. Saudara-saudari, oleh itu, jadikan Christmas ini bermakna bagi seseorang yang belum mengenali Tuhan. Kamu akan menemui mereka di pusat membeli belah. Mereka akan berada di majlis keramaian keluarganya yang kamu rancang untuk hadiri. Mereka akan berada di taman yang anak-anakmu bermain. Kamu akan melihat sebilangan daripada mereka dalam perjalananmu pulang dari gereja.
Biarkan mereka tahu bahawa Tuhan tidak menghukum mereka untuk dosa-dosa mereka. Dia sudah menjatuhkan hukuman itu kepada Yesus Kristus bagi menggantikan mereka. Haleluya. Dan jika mereka percaya, maka kehidupan kedai dan kebenaran akan diberikan kepada roh-roh mereka. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku berdoa agar ketika anak-anak-Mu memberitakan Injil ini hari ini di seluruh dunia, kebenaran akan dicurahkan ke atas bangsa-bangsa yang menghasilkan kemasukan jiwa yang besar ke dalam kerajaan. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Roma 10 ayat 14 dan Roma 1 ayat 16 hingga 17. Sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.